Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Melaka Maju Jaya, rakyat bahagia menggambit dunia. Selamat datang adik-adik ke program Permata Melakaku dengan tajuk kita hari ini, Pembugaran Emosi dan Kesejahteraan Mental Murid SPM 2020. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penganjur kita. Yang pertama, Kelab Graduan Prihatin, Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung Negeri Melaka dan Melaka International College of Science of Technology and Technology MIKOS dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri Melaka. Baik adik-adik yang berada di sekolah SMK Datuk Abdul Rahman Yaakob, kami juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak sekolah, Tuan Pengetua Tuan Baharim bin Mak Yasin, Pengetua SMK Datuk Abdul Rahman Yaakob, dan juga guru-guru yang telah menjadi penyelaras program untuk program Permata Melakaku, dan adik-adik, tak dilupakan adik-adik SPM yang akan menduduki peperiksaan pada 22 Februari 2021. Baik, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, saya nak tahu adakah anda mendengar suara saya? Kalau dengar, boleh angkat tangan tak? Kalau dengar, angkat tangan. Cikgu kalau boleh dengar, angkat tangan. Lambai ke? Boleh Oh, baik. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Okey. Bersama saya dengan pada hari ini dengan panel kita. Sebentar lagi saya akan memperkenalkanlah panel kita. Tapi untuk hari ini kita akan bersama dengan tajuk yang sangat dekat dengan diri para pelajar SPM khususnya yang akan menduduki pada 22. Tak lama lagi, lebih kurang 13 hari lagi. So masa tak lama, time ni lah kita nak tahu bagaimana kita nak meningkatkan motivasi dalam diri kita, bagaimana kita nak menjadikan diri kita, emosi kita, mental kita berada dalam yang sangat, dalam keadaan yang baik lah. So sebelum itu, bagi penonton yang sedang menonton di FB Live MIKOS, saya minta kerjasama untuk tekan like, share dan komen supaya lebih ramai para penonton kita, terutamanya pelajar SPM, supaya lebih ramai dapat manfaat lah, supaya kita menyebarkan kebaikan. Jadi program ini pun dengan kerjasama 3 organisasi yang saya beritahu tadi, 3 anjuran tadi, maka program ini sedikit sebanyak membantu para pelajar SPM seluruh Malaysia. Jadi kita teruskan dengan agenda kita yang seterusnya, iaitu kita akan menayangkan video rakaman ucapan dan kata-kata motivasi daripada 4 kita punya penampilan istimewa ni. Yang pertama, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama Sulaiman bin Haji Mali, Ketua Menteri Melaka. Yang berusaha Dr. Azam bin Ahmad, Pengarah Pendidikan JPN Melaka. Kita punya Timbalan Pengarah Tuan Haji Jamsari Mariman, Timbalan Pengarah Pendidikan JPN Melaka. Yang bahagia Datuk Syahrul Azwa, Pengerusi Program Permata Melakaku. Jadi kita sama-sama dengar, sama-sama kita saksikan apakah nasihat, apakah kata-kata yang boleh menjadi pembakar motivasi kepada adik-adik SPM khususnya. Majlis mempersilakan untuk kita melihat sebentar rakaman video yang telah disediakan oleh pihak MIKOS. Auzubillahi samini alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Melakaku Maju Jaya, rakyat bahagia menggambit dunia. Kompang dipalu bersama gendang, kendang dijemur di tepi paya. Jawablah dengan hati yang tenang, semoga cemerlang, maju dan jaya. Saya ingin mengucapkan selamat menduduki peperiksaan CJ Pelajaran Malaysia, SPM, STPM dan peperiksaan yang lain kepada semua pelajar, khususnya pelajar di negeri Melaka yang bertuah ini. Saya mendoakan para pelajar semua dipermudahkan segala urusan serta diberikan ketenangan sepanjang menduduki peperiksaan. Saya memahami situasi pada pelajar semua mengenai norma baru dan sistem pelajaran dan pengajaran di rumah, yang mana sedikit sebanyak ianya mengganggu emosi dan semangat anak-anak semua untuk menghadapi peperiksaan. Namun begitu, anak-anak semua diingatkan supaya cekal dan terus berusaha
untuk menggapai kecemerlangan. Selamat maju jaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Melaka-ku maju jaya, rakyat bahagia menggamit dunia. Salam Jabatan Pendidikan Melaka, pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. JPN Melaka, jenama kerajaan nombor 1. Saya Dr. Muhammad Azam bin Ahmad, Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Melaka. Dengan ini ingin mengucapkan selamat menduduki peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia atau SPM kepada semua calon yang akan menduduki peperiksaan pada tanggal 22 Februari 2021 ini. Jadi sebelum itu saya suka mengingatkan anak anda semua agar menjaga kesihatan diri kerana peperiksaan sudah tidak lama lagi. Jadi saya dan warga pendidikan negeri Melaka mendoakan agar semua anak anda akan mendapat menduduki peperiksaan SPM dengan jayanya dan segala ilmu dan usaha gigih anak anda selama ini akan terbalas apabila anak anda memperolehi kejayaan dalam SPM nanti. Ingat, don't study hard but study smart. Jaga kesihatan, kita jaga kita. Selamat maju jaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT dan limpah rahmatnya dapat kita bersua dalam medium ini. Saya amat berbesar hati pada hari ini kerana dapat bersama dengan calon SPM tahun 2020. Jadi diharapkan semua pelajar berada dalam keadaan sihat dan sejahtera hendaknya. Saya percaya semua calon SPM 2020 ini pastinya berdebar-debar dan bersemangat tinggi dalam menempuh detik untuk menghadapi peperiksaan SPM yang ditunda daripada tahun 2020 ke tahun 2021 ini. Saya yakin dan percaya semua calon SPM 2020 ini telah membuat persiapan yang rapi, dibantu dengan usaha keras daripada pihak guru, semenjak daripada di rumah dulu, sekarang dah balik ke sekolah. Jadi guru-guru kita telah berusaha betul-betul lumus untuk memastikan kejayaan anda semua. Semua telah berganding bahu, memberi sepenuh komitmen dan dorongan kepada calon-calon SPM dalam menghadapi peperiksaan dan menghadapi keadaan sekarang ini. Ini terbukti dengan hasil kerja keras pihak Kementerian Pendidikan Malaysia yang memandang serius terhadap penyediaan perancangan dan persiapan yang cukup rapi bagi membantu calon-calon SPM 2020 menghadapi peperiksaan dalam keadaan negara yang dilanda pandemik COVID-19 ini. Oleh itu saya berharap agar semua calon SPM 2020 sentiasa kekal bermotivasi, berfikiran positif, bersemangat tinggi, membuat persiapan yang rapi, persiapan akhir, dan menjelang peperiksaan nanti jangan kita lupakan berdoa dan ibu bapa juga jangan lupa doakan untuk anak masing-masing. Semoga doa dan harapan daripada ibu bapa, guru-guru, warga sekolah dan masyarakat sentiasa mengiringi anak-anak pelajar sekalian. Jadi teruskan tekad dan usaha untuk mencapai cemerlangan yang terbaik dalam peperiksaan SPM nanti. Jadi akhir kata, selamat menduduki peperiksaan SPM dan yakinlah bahawa setiap kejayaan akan dapat dikecapi bersama hasil kerja yang keras dan usaha yang tidak pernah jemu dan oleh anda semua. Jadi selamat maju jaya, berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi selamat menghadapi peperiksaan SPM. Sekian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Syahrul Azwar bin Abdul Aziz, Presiden Kelab Graduan Prihatin. Di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan selamat menjalani peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia SPM kepada semua pelajar tingkatan 5 khususnya. Diharapkan para pelajar semua dapat menjawab soalan-soalan dengan teliti dan tenang. Gunakan sebaik mungkin ilmu dan teknik-teknik yang telah dicurahkan oleh guru-guru anda semua. Semoga sukses dan dapat meneruskan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Anda berhak menjadi insan hebat. Baik, terima kasih kepada Ketua Menteri Melaka
pengarah JPN Melaka, Timbalan Pengarah JPN Melaka dan juga pengerusi program Permata Melakaku. Baik, para hadirin, para penonton yang menonton di FB Live Mikos dan juga adik-adik SMK Datuk Abdul Rahman Yaakob atau lebih mesra dikenali sebagai sedari-sedari. Okay, sedari-sedari sekalian, boleh dengarlah kita untuk program hari ini. Bersama saya Cikgu Chan Chin Ho, iaitu seorang guru kaunselor di sekolah SMK Durian Tunggal. Beliau juga merupakan timbalan pengerusi Majlis Guru Kaunseling Negeri Melaka. Saya dah kenal Cikgu Chan daripada tahun 2016 sebenarnya. Masa saya jadi guru ganti lagi. Jadi apa-apa pun kita akan teruskan dengan panel kita yang kita bawa jauh khas. Sebab tadi saya dengar datang sini pun ada sekatan jalan raya. Jadi inilah cabaran-cabarannya khas untuk adik-adik yang berada di SMK Datuk Abdul Rahman Yaakob dan juga para penonton yang sedang menonton di FB Live Mikos. Baiklah, kita pergi agenda utama kita iaitu tentang tajuk kita iaitu pembugaran emosi dan kesejahteraan mental murid SPM 2020. Baik adik-adik, sebelum itu dan para penonton, saya harap anda semua dapat mengeluarkan buku catatan, buku nota, pen dan kertas untuk mencatat segala apa yang akan diperkatakan oleh panel kita, Cikgu Chan. Sebab apa? Sebab kata Imam Syafi'i, ilmu itu ibarat haiwan liar. Nak jinakkan ilmu itu, kita kena ikat. Jadi nak jinakkan ilmu, nak kita ikat ilmu itu, mestilah dengan catatan. Jadi kena ingat, Imam Syafi'i pun buat apa-apa pun dia mencatat. Jadi kita ni nak dibandingkan dengan Imam Syafi'i sangatlah jauh. Jadi silalah mencatat. Baik, kita pergi dengan panel kita. Cikgu Chan, apa khabar cikgu? Khabar baik, Encik Khalil. Baik, sebelum kita masuk ke pusingan yang pertama Cikgu Chan. So untuk pusingan yang ni saya nak boleh kita memperkenalkan diri cikgu kepada para pelajar dan para penonton kita dan juga latar belakang cikgu, pengalaman cikgu sebagai seorang guru kaunselor. Dipersilakan cikgu. Terima kasih Cik Khalil ya. Semangat Cik Khalil pagi ni. Saya ucapkan selamat pagi, selamat sejahtera kepada yang berusaha Encik Baharim bin Mat Yassin, Pengetua SMK Datuk Abdul Rahman Yaakob Melaka, pegawai-pegawai Jabatan Pendidikan Negeri Melaka, PPD, guru-guru, ibu bapa penjaga, seterusnya murid-murid dan para penonton yang dikasihi. Salam Melakaku Maju Jaya, rakyat bahagia menggamit dunia. Salam JPN Melaka, pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Dan selamat datang semua ke program Permata Melakaku. Khas untuk pelajar-pelajar SPM tahun 2020. Jadi selamat datang dan terima kasih kerana menonton. Dan sebelum tu Cik Khalil, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Kelab Graduan Prihatin, Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung Negeri Melaka, Mikos dan juga Jabatan Pendidikan Negeri Melaka atas usaha yang sangat bagus dalam menganjurkan program Permata Melakaku. Tahniah dan terima kasih. Baiklah, saya Cikgu Chan Chin Ho, boleh panggil Cikgu Chan, berasal dari Melaka dan hampir 20 tahun berkhidmat sebagai guru bimbingan dan kaunseling sepenuh masa di sekolah menengah. Jadi saya sangat-sangat dekat dengan pelajar-pelajar terutamanya yang menduduki peperiksaan SPM tahun 2020 ini. Jadi saya sangat suka dan teruja untuk berkongsi pengalaman selama lebih kurang 20 tahun ini dengan anak-anak SPM di negeri Melaka secara khususnya dan negara Malaysia secara amnya. Terima kasih Cik Khalil. Baik, terima kasih kepada Cikgu Chan. Oh, nampak adik-adik lama 20 tahun. Lagi tua daripada umur adik-adik lah. Sebab umur berapa? 18 tahun kan. So, tak apa, tak ada masalah. Apa yang kita perlu buat sekarang ini, kita menghadapi peperiksaan dengan dalam keadaan emosi dan mental yang baik lah. So, Cikgu Chan boleh tak berkongsi dengan kami apakah dimaksudkan dengan pembugaran emosi, kesejahteraan mental dan murid SPM 2020? Itulah dia. Tajuk perkongsian kita ialah pembugaran emosi. Bugar, memenuhi tuntutan kehidupan kita untuk pelajar-pelajar SPM yang sekarang ini sedang berhadapan dengan SPM 2020. Baik, tadi Cik Khalid cakap siapakah itu murid SPM
2020, saya terus terang cakap batch ataupun calon-calon SPM tahun 2020 ini merupakan murid-murid yang hebat. Yang berada di depan kita ni semuanya hebat kerana telah melalui begitu banyak fasa kehidupan yang sangat mencabar dari PKP 1.0 pada 18 Mac 2020 dan kemudian bersekolah semula pada bulan Jun, 24 Jun sampai 17 hari bulan Disember. Mengalami PDPR dan seterusnya bersekolah semula pada tahun ini 20 hari bulan 1 tahun 2021 dan berhadapan dengan PKP 2.0 dan akhirnya SPM pada 22 Februari 2021. Jadi batch SPM tahun ini memang yang terbaik, yang paling hebat dan tahniah kerana anda masih lagi berada di depan Cikgu Chan dan juga pengetua sedari dan cikgu-cikgu di hadapan anda semuanya menyokong dan anda memang calon SPM yang hebat. Tahniah. Itu dia. Baik, terima kasih. Satu pengenalan, satu pembukaan maksud, mendefinisikan maksud yang sangat baiklah untuk adik-adik faham apa tu pemugaran emosi, kesejahteraan mental dan juga apakah itu murid SPM, siapakah. Okey. Jadi ini adalah perkara yang sangat penting untuk kita tahu dulu siapakah ataupun apakah makna setiap tajuk kita supaya adik-adik kita setiap program itu umpama jalan cerita, maka kalau tak ada pengenalan, kalau tak ada jalan cerita yang permulaan yang baik, kita susah nak tangkap lah. Betul. Baik, Cikgu Chan, stres ini dikatakan berkaitan dengan emosi. Bila orang emosi je mesti stres. Kalau stres je mesti emosi. Jadi apakah tips ataupun bagaimanakah para pelajar di luar sana, SPM khususnya, untuk menguruskan stres itu dengan baik? Menguruskan emosi dengan baik. Bagaimana? Cikgu, silakan. Okey, Cik Khalil. 13 hari lagi kita akan menuju SPM 2020. Satu tempoh yang singkat. Tolak cuti Tahun Baru Cina, tolak Sabtu Ahad. Lebih kurang dalam 7 hari kalau kita bersekolah 7 hari, tetapi dengan arahan ataupun perintah dari masa ke masa semakin dipendekkan dan kita akur demi keselamatan semua. Jadi dalam masa 13 hari mencintai SPM 2020 ini, memang anak-anak kita ni ada yang stres. Tapi stres ni bagus. Stres boleh jadi stres yang positif atau stres yang kalau kita tidak boleh handle stres itu akan jadi negatif. Betul. Saya bagi contoh Cik Khalil dan anak-anak SPM 2020. Jika kita mendapat markah matematik misalnya, kita ingin dapatkan A. Tetapi kita hanya dapat B sahaja. Jadi stres yang kita hadapi itu kita akan sentiasa membuat latihan secara bersungguh-sungguh, konsisten, pergi tuition, PDPR dan sebagainya untuk memastikan kita dapat A. Itu kalau kita menghadapi stres dengan cara yang positif. Tetapi kalau kita berhadapan dengan stres secara negatif, maka mulalah kita hisap rokok, kita ambil benda-benda terlarang, kita makan banyak sampai obesity. Itu stres yang negatif jika kita handle secara negatif. Jadi saya menyarankan anak-anak SPM ini kita berhadapan dengan stres dengan bertindak secara positif dan hasilnya akan jadi sangat positif. Dan kita lihat dalam kesejahteraan mental kita, seperti yang anda lihat pada slide yang dilampirkan di situ, kesejahteraan mental, kita akan uruskan kesejahteraan mental kita di dalam slide yang cikgu lampirkan di situ ialah menunjukkan bahawa kajian kesihatan dan morbiditi kebangsaan 2017, Cik Khalil. 1 daripada 5 remaja berusia 13 hingga 17 tahun di Malaysia mengalami kemurungan. Sangat serius di sini. 2 daripada 5 remaja dilanda simptom keresahan dan 1 daripada 10 remaja mengalami tekanan. Jadi kesihatan mental ini kita boleh katakan sebagai kemampuan murid itu atau kelompok dan persekitaran saling berinteraksi bagi mempromosikan kesejahteraan subjektif serta berfungsi secara optimum dan menggunakan keupayaan konektif, efektif dan perhubungan ke arah mencapai matlamat individu dan kumpulan selari dengan keadilan. Itu dasar kesihatan mental negara. Jadi kesihatan mental ni benda yang sangat utama ataupun sangat penting sehingga ada dasar kesihatan mental negara. Dan dengan ini Cikgu Chan ingin berkongsi dengan adik-adik
tentang 7 tips menguruskan stres dalam menghadapi SPM 2020. Mungkin adik-adik bolehlah menyalin tips ini. Yang pertama, kita perlu menyediakan jadual terancang dalam tempoh masa lebih kurang 13 hari ini. Yang kedua, elakkan gangguan-gangguan. Apakah betul-betul gangguan? Nanti kita akan cerita selepas ini. Yang ketiga, ganjaran. Yang keempat, kita makan makanan yang sihat. Yang kelima, kita beriadah ataupun bersukan. Walaupun kita dalam PKP, kita kena ikut SOP jugalah, Encik Khalil ya. Video-video motivasi sekarang terlalu banyak dalam YouTube, video-video motivasi. Encik Khalil punya video motivasi pun saya tengok juga. Jadi saya memang suka tengok video-video motivasi. Dan kita ada juga tips untuk mengurus stres dengan mendengar muzik. Baik, kita pergi kepada yang pertama tentang jadual. Semua murid SPM 2020, walaupun dalam masa 13 hari ini, kita punya jadual yang lebih berfokus. Kita mengurus masa kita dengan cara yang berkesan dan fokus kepada target-target subjek, sama ada kita nak lulus dengan baik, kredit ataupun kita ingin mencapai target A. Dan jadual itu kita kena ada disiplin diri yang tinggi, bukan setakat menghias bilik tidur kita ataupun meja belajar kita, tapi kita kena ada disiplin dan jadual itu mestilah secara konsisten ataupun secara berterusan. Ini contoh Cik Khalid dan murid-murid SPM tahun 2020 tentang jadual dalam masa 13 hari ini. Kalau kita lihat slide, pada hari Isnin sampai hari Ahad, anda dah boleh ada satu jadual yang tersendiri. Kita lihat kalau waktu sekolah tu 7.30 hingga pukul 3 katakan kita bersekolah, dan selepas itu kita boleh masukkan subjek-subjek dalam jeda-jeda waktu yang kita sediakan ikut kesukaan kita. Dan kalau katakan kita memerlukan lebih banyak latihan untuk dapatkan lulus ataupun cemerlang, maka kita lebihkan subjek yang berkenaan lah. Contoh kalau Encik Khalil ingin dapatkan subjek bahasa Inggeris keputusan yang baik, mungkin lebihkan waktu subjek itu dalam jadual waktu yang kita buat. Dan jika subjek itu anda sangat dominan, mungkin tetap belajar, tapi dari segi pemberat masa itu bolehlah kita kurangkan. Kita fokus pada subjek-subjek yang kita ada target kita. Pada hari Sabtu dan Ahad juga, kita ada masukkan sedikit aktiviti riadah dan sebagainya supaya kita tidak begitu stres. Ya? Baiklah. Seterusnya, elakkan gangguan. Kita lihat sekarang ni, anak-anak kita sangat excited. Ya? Mereka suka sangat dengan aktiviti-aktiviti hiburan, e-sports dan sebagainya. Itu sesuatu yang baik. Ya, kita lihat hari-hari mereka suka bermain dengan PUBG Mobile, Mobile Legend, mereka suka TikTok ada kalanya ya. Itu sesuatu yang baik untuk menghilangkan ataupun untuk meregangkan stres. Walau bagaimanapun untuk 13 hari ini lebih baik ya jika kita dapat memanfaatkan masa itu dengan perkara yang lebih afdal, lebih utama ya, iaitu mengulang kaji pelajaran dalam masa 13 hari ini. Itu perkara yang kedua dalam kita ingin menghadapi stres. Supaya masa itu dapat digunakan dengan sebaik mungkin. Dan yang ketiga, kalau kita lihat teori keperluan manusia, Maslow ya. Keperluan penghargaan merupakan dalam hierarki yang keempat. Dan sangat penting sebagai seorang manusia kita perlu ada penghargaan ataupun peneguhan atau ganjaran dalam setiap apa yang kita lakukan. Jadi adik-adik SPM, jika kamu contoh buat latihan sejarah peperiksaan percubaan MRSM misalnya, dan apabila kamu menyemak berdasarkan kepada skema pemarkahan atau minta cikgu tolong semak, markah kamu dapat 80 ke atas, itu satu kejayaan besar bagi diri kita, diri anda semua. Boleh berikan ganjaran, contohnya minta mak belanja KFC ke ataupun makan coklat ya, sesuatu yang anda suka untuk memberi pencirafan dan penghargaan kepada kejayaan anda ya. Dan kalau kita lihat dari segi pemakanan, kita bolehlah makan makanan yang seimbang. Contohnya banyakkan makanan seperti buah-buahan segar,
bijirin, ke kacang ataupun buah-buahan yang kering untuk kesihatan kita lah. Kita elakkan makan organ-organ dalaman, contoh macam organ dalaman ayam ke, daging lembu ke kan. Kita elakkan makanan organ dalaman kerana kita ingin memastikan tubuh badan kita sentiasa sihat dan tidak ada kolesterol terlebih, obesity dan sebagainya. Jadi aspek pemakanan juga sangat penting supaya kita boleh memastikan tahap stres itu dikawal dengan baik. Ya. Dan seterusnya, beriadah. Cik Khalil suka beriadah petang? Saya jalan kaki je. Wah, patut nampak dah kurus ya. Tapi saya jalan kaki tak pergi mana pun, pergi peti ais je. Asalkan beriadah ya. Dan dalam kita berhadapan dengan SOP untuk memerangi COVID-19 ini, kita pastikan mematuhi SOP seperti kalau bersukan tu kita bersenam jalan kaki, beriadah ataupun berbasikal pun ada dari segi bilangan yang boleh mengikuti kita berjalan kaki dan sebagainya, kita kena patuh. Kerana sukan ini kita boleh banyak dia punya faedah. Jangan kita kata saya nak SPM, saya tak ada masa nak beriadah. No, sebenarnya itu silap. Kita perlu ada masa untuk merehatkan minda kita. Ya, kalau kita lihat manfaat riadah bagi otak kita, apabila kita beriadah ini kita dapat memberikan ataupun mengirimkan, menghantar nutrisi dan oksigen ke seluruh badan kita dengan sekata. Okey. Kemudian seperti yang saya katakan, ini satu tips untuk kita mengurangkan stres, depres dan juga rasa cemas apabila kita bersama dengan kawan-kawan dalam kuantiti yang betul, ataupun masa kita beriadah itu kita berpeluh, kita dapat rasa stres itu dapat di-handle dengan baik, dapat mempercepat proses informasi, otak kita dapat memproses segala ingatan, segala apa yang kita belajar dengan cekap, dan fikiran kita lebih segar sebenarnya, fikiran kita lebih segar dan lebih tenang ya. Seterusnya kita lihat riadah itu dapat meningkatkan konsentrasi kita dalam saat-saat genting ini. Apabila kita beriadah dalam 30 minit sehari, kita dapat meningkatkan tumpuan kita terhadap target SPM 2021, dan seterusnya kita dapat meningkatkan kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Saya pun banyak juga Cik Khalid nak buat video-video pendek. Kadang-kadang idea itu dapat daripada aktiviti riadah, berjalan kaki di kawasan perumahan, dan pada masa berjalan kaki tu saya berfikir, otak saya berfikir dan saya dapat banyak idea. Begitu juga dengan adik-adik SPM 2020 ni, jika bersenam ya, beriadah, pada masa yang sama kita dapat mengingati apa yang cikgu ajar di dalam kelas ataupun menerusi PDPR. Itu dia. Seterusnya video motivasi. Macam saya kata tadi, saya suka tengok video motivasi Cik Khalil ya. Jadi kita boleh banyak melihat video-video motivasi daripada YouTube ataupun daripada grup-grup WhatsApp, Telegram dan sebagainya. Sekarang sangat banyak Telegram motivasi. Ya. Dan yang seterusnya, yang terakhir sekali, dengar muzik. Cik Khalid suka dengar muzik lagu macam mana? Saya suka genre yang lebih santai, macam jazz, macam dulu-dulu pula kan. Ya, orang lama tu ya. Lama. Jadi terpulang pada adik-adik, kalau anda suka muzik yang sentimental, muzik yang instrumental sahaja tanpa adanya vokal, terpulang kepada calon-calon SPM 2020, kerana muzik ni dapat mengurangkan tekanan anda. Jadi apabila anda belajar, ada masanya anda perlu merehatkan minda, anda dengar muzik. Muzik sentimental dan tidak begitu, orang kata, keras ya, kerana kalau keras sangat kita akan rasa lagi tertekan. Okey, seterusnya apabila kita dengar muzik, kita dapat membantu masalah sukar untuk tidur. Orang kata apa, penyakit insomnia, sukar nak tidur, dengar lagu-lagu yang tenang, lama-lama kita boleh lena ya. Dan seterusnya kita dapat lihat muzik ini juga membantu menanjamkan minda. Jadi kalau siapa yang suka main piano ke, gitar ke, saksofon ke, jadi anda boleh main alat muzik pada waktu-waktu rehat supaya dapat menajamkan minda kita, dan kerja ataupun tugasan anda menjadi lebih pantas dengan adanya muzik, kerana muzik ini sentiasa memberikan mood kita untuk bekerja. Itu dia tips-tips untuk menangani
stres kita. Cik Khalil ya? Baik, saya tertarik dengan yang muzik tadi, bermakna mendengar muzik. Sebab apa, kalau sesiapa yang pernah dengar daging Korea yang Wagyu tu, dia punya dia punya lembu tu didengarkan dengan muzik-muzik. Dia memang santai lah. Sebab tu dia punya kualiti daging dia tu lagi mahal daripada kualiti daging-daging lain. Jadi itu sangat menarik lah. Kita sambil-sambil dengar. Dia kadang-kadang muzik ni dia tak boleh dengar lagu yang belirik sangat tu. Takut singelong nanti. Singelong nanti dia tak belajar, dia terus menyanyi je. Tapi saya sangat menarik untuk yang pengurusan stres ni. Sebab cikgu kaunselor saya pernah beritahu, arwah, kalau cikgu pernah tahu, cikgu arwah Muhammad Tamsari, sekolah Teluk Mas. Rakan karib saya. Dia pernah beritahu yang tak stres dalam dunia ni orang gila je. Orang gila je tak pernah stres. Betul. Jadi adik-adik kalau stres itu macam cikgu cakap, ada yang baik, ada yang kurang baik. Okey. Baik, terima kasih kerana masih bersama dengan kami. So kekalkan, kita rehat sebentar, kita lihat iklan yang disediakan. Makes me blush, it gives me wet. And I can see her winning the Miss Universe. And if heaven does exist, it will most probably look like her, yeah. May babae ako nakitang kay ganda. Yung mga mata niya ay bibihagin ka. Pag tumingin ka sa kanya ay matik na. Parang pinanaka ni Cupido, sapul na sapul ka. Cause I lose myself around you, girl. You got some kind of way. There's just something about you, girl, that makes me wanna stay. Kung ako na nga ang papipiliin, panalo ka na matik, pwede mo pa kong alipin. Ikaw lamang ang laging nasa panaginip ko. Ayaw ko nang itigil to. Araw-araw kitang aalagaan, laging sasabihin sa'yo na ikaw lamang. Don't stay awake for too long. Don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and going out of bed. Can I be honest? Pagising sa umaga di mo lang alam, ikaw yung tanging nasa isip. Mahal kita sa paraan na ako lang ang nagkakaalam. Dagdag pa dyan ang ngiti niya, pagdinignan ka pa niya, sure na finish ka. I love the way she makes me smile, she makes me smirk, yes. It gives me chills, it makes me blush, it gives me birth. And I can see her winning the Miss Universe. And if heaven does exist, it will most probably look like her. I love the way she makes me smile, she makes me smirk. It gives me chills, it makes me blush, it gives me birth. And I can see her winning the Miss Universe. And if heaven does exist, it will most probably look like her. Baik, bersama saya kembali Khalil Ismail, moderator anda bersama panel kita hari ini, Cikgu Chan, untuk tajuk-tajuk yang lebih mendalam, lebih efektif dan lebih berkesan untuk adik-adik gunakan untuk SPM akan datang. Jadi kita pergi dengan pusingan yang seterusnya. Cikgu Chan, apakah tips-tips yang boleh kita memberikan ataupun kita mewujudkan satu emosi yang sihat supaya pelajar-pelajar ni, macam tadi kita kata stres itu dikaitkan dengan emosi. Jadi bagaimana nak mewujudkan emosi-emosi yang sihat dan juga positif? Silakan cikgu. Baiklah. Topik ini sangat penting. Saya ingin berkongsi dengan murid-murid SPM 2020 tentang tips untuk membina, melahirkan emosi yang sihat. Jadi kita sama-sama share. Yang pertama, anda bayangkan suasana peperiksaan yang positif pada 22 Februari 2020 nanti. Anda bayangkan bahawa anda berada di dewan dan bilik peperiksaan yang sangat kondusif dan sangat
membantu anda untuk berjaya. Yang kedua, fikirkan prestasi terbaik anda. Selama anda berada di sekolah tingkatan 4 dan tingkatan 5, anda berjuang untuk SPM tahun ini, tahun 2020, anda fikirkan prestasi terbaik anda. Menganggap SPM satu cabaran dan bukannya ancaman. Kita akan pergi satu persatu dengan lebih detail ya. Seterusnya yang keempat, kita perlulah fokus pada diri sendiri. Yang kelima, doa dan tawakal, dan akhir sekali tidur yang berkualiti. Ini ada 6 perkara. Kita akan pergi satu persatu dan saya harap murid-murid SPM 2020 dapat memberi tumpuan yang lebih untuk perkara ini dalam membina emosi yang positif, yang sihat ya. Kita nak membugarkan emosi anak-anak SPM kita ini. Baiklah, yang pertama kita lihat dari segi bayangkan suasana peperiksaan yang positif. Ada dalam kalangan murid sekolah yang tidak mahu pergi ke sekolah. Dengan alasan mereka takut COVID, ya. Betul. Itu kita hormati pendirian mereka dan kita juga tidak ada paksaan untuk hadir ke sekolah. Walau bagaimanapun, pihak sekolah dan kementerian sentiasa kita mengamalkan SOP yang ketat di sekolah dalam pembelajaran. Jadi untuk SPM tahun 2020 ini, anda bayangkan suasana di dewan dan bilik peperiksaan yang positif di sekolah anda. Kerana di sekolah kita akan menyusun kursi dan meja mengikut SOP yang ditetapkan oleh pihak MKN, ya, Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia, dan kita mematuhi segala SOP seperti pemakaian mask ataupun pelitup muka, dan kita sentiasa membersihkan tangan, mencuci dengan sabun selama 20 saat dan juga membawa hand sanitizer. Jadi anda bayangkan suasana peperiksaan yang positif. Apabila anda masuk ke dalam dewan peperiksaan, cikgu-cikgu ataupun pengawas-pengawas peperiksaan sangat membantu anda. Mereka inginkan anda berjaya. Dan kawan-kawan, cikgu-cikgu juga akan sentiasa bersama dengan anda. Jadi anda bayangkan suasana peperiksaan yang positif pada 22 Februari nanti. Seterusnya, fikirkan prestasi terbaik anda. Seperti anak-anak SPM 2020, kita telah menjalani ujian diagnostik 1. UD atau ujian diagnostik 2 yang kita gunakan sebagai peperiksaan percubaan juga. Kemudian baru-baru ini pada peringkat Jabatan Pendidikan Negeri Melaka, kita telah menjalankan ujian matematik dan juga sains. Jadi dari segi persiapan cikgu-cikgu masa PDPR sudah sangat bagus. Jadi anda fikirkan prestasi terbaik anda sepanjang ujian-ujian yang dijalankan oleh pihak sekolah dan anda sudah mengira markah merit lepasan SPM anda. Jadi anda yakin anda telah berjaya dalam persiapan menghadapi SPM tahun 2020. Jadi anda dapat lihat di sini bahawa saya paparkan pada skrin ini ialah maklumat-maklumat daripada JPT, Kementerian Pengajian Tinggi, tentang pengiraan markah merit untuk kemasukan ke IPT ataupun ke Universiti Awam. Jadi anda dah yakin dengan persiapan anda, dengan subjek-subjek yang anda target, 5 subjek wajib dengan 3 subjek terbaik dengan kiraan markahnya, dan anda telah yakin bahawa anda telah mencapai standard yang anda perlukan untuk memenuhi kursus-kursus yang ditawarkan di universiti. Kalau kita nak mudah, kita pergi saja type ataupun mengakses calculator merit. Anda berada di peringkat yang mana? Jika anda berada di peringkat SPM, kita klik saja di situ dan anda boleh memasukkan, key in anda punya markah peperiksaan, dan di situ anda akan dapat lihat keseluruhan markah 90% daripada akademik dan 10% daripada co-curriculum. Jadi co-curriculum juga ada sahamnya di situ. Betul. Dan di situ anda dapat tahu markah sebenar anda untuk mengikuti kursus-kursus yang ditetapkan oleh pihak UPU. Seterusnya, fokus pada diri sendiri. Ini fokus pada diri sendiri juga penting. Kenapa saya kata penting? Kita jangan fikirkan kawan-kawan, jangan fikirkan orang lain. Kita fokus pada diri kita sendiri. Bermaksud di sini bahawa kita tahu di mana kekuatan kita. Di mana kekuatan kita. Okey, kalau sebagai contohnya di sini saya kaitkan dengan jika anda yakin anda mempunyai kekuatan untuk belajar pada waktu pagi, kita boleh share dekat sini. Kalau kita belajar pada waktu pagi itu, apakah manfaat yang kita akan dapat, ya?
Sebagai contohnya, kita dapat meningkatkan keupayaan berfikir. Kerana pada waktu pagi, otak kita akan berada di sekitaran gelombang alfa. Ya? Gelombang alfa itu akan dapat meningkatkan keupayaan minda kita untuk berfikir. Itu dia. Kalau kita dapat lihat daripada skrin ya, yang saya sediakan, fokus pada diri sendiri. Kalau kita suka ataupun kita lebih hebat dan selesa belajar pada waktu pagi, kita dapat meningkatkan keupayaan berfikir. Seterusnya, kita dapat meningkatkan daya ingatan otak kita. Jadi apa yang cikgu ajar di sekolah ataupun secara bersemuka atau PDPR, kita dapat mengingat semula fakta-fakta yang cikgu ajar apabila kita belajar pada waktu pagi. Ini fokus pada diri kita. Seterusnya, kalau kita belajar pada waktu pagi, otak kita ya, calon-calon SPM 2020, otak anda akan lebih mudah untuk bertindak balas dalam aktiviti pembelajaran. Apa-apa soalan, otak kita akan dapat berinteraksi dengan soalan itu dan menghasilkan jawapan-jawapan yang terbaik ya. Seterusnya, kita lihat kita juga dapat meningkatkan daya konsentrasi dalam kita ingin memilih 5 subjek wajib dan 3 subjek terbaik itu. Kita dapat meningkatkan konsentrasi terhadap subjek-subjek tersebut bagi memenuhi tuntutan UPU itu sendiri. Dan pelajaran anda akan jadi lebih mudah difahami dan mudahlah kita skor. Kalau dah faham ya Cik Khalil, mudahlah kita skor subjek-subjek yang berkenaan. Dan kita akan mudah ingat dari masa ke masa. Jadi benda ni kenalah konsisten dan berterusan. Okay, itu fokus kepada diri sendiri. Dan anda juga kena fokus kepada cabaran-cabaran. SPM ini ialah cabaran bukannya ancaman. Kita lihat kepada informasi penting dalam UPU online. Pada bulan Februari, kita pihak BSN menjual unit PIN ID dan apabila kita dapat PIN unit ID itu, kita dah boleh untuk mengakses ataupun membuat pendaftaran permohonan ke UPU online. Ya, itulah dia antara fokus yang penting untuk diri kita sendiri. Ya, untuk diri kita sendiri bagi mencapai kejayaan yang cemerlang, Cik Khalil ya. Dan yang paling penting ni tidur ni. Betul. Agak-agak Cik Khalil satu hari tidur berapa jam? Saya biasa tidur dalam lebih kurang 5 ke 6 jam. 5 ke 6 jam ya. So tidur sangat penting. Kalau kita lihat slide yang Cikgu Chan kongsi bersama dengan anda, kepentingan tidur itu sendiri, tidur yang penting itu dapat menjaga mental kita. Kalau kita tidur tak cukup, kita akan berasa sangat moody, kita tidak boleh fokus kepada apa-apa yang cikgu ajar sama ada di dalam kelas ataupun PDPR. Dan kemudian kita lihat apabila kita tidur dengan cukup, otak kita dapat memproses segala maklumat dengan baik, ya, dengan baik. Dan kita tidur yang cukup, kita juga dapat lindungi daripada masalah kesihatan. Contoh, kalau kita tidur cukup, Cik Khalil, kita akan terhindar daripada masalah tekanan darah tinggi, jantung, stroke dan sebagainya. Jadi tidur ini sangat penting. Macam Cik Khalil kata tadi, tidur 6 jam hingga 7 jam. Untuk orang remaja 7 hingga 8 jam dikira bagus. Dan kita lihat di sini tidur yang berkualiti. Tidur yang berkualiti ni, semasa kita tidur Cik Khalil, kita jangan bersama dengan gadget kita. Smartphone kita jangan berada dekat sebelah kita. Kerana apabila gadget berada di sebelah kita, kita akan terganggu tidur kita. Sekejap-sekejap ada notification, kita akan terjaga. Atau ada orang call, kita akan terjaga. Sebaiknya gadget itu kita letakkan di tempat yang agak jauh daripada tempat peraduan kita lah. Ya? Dan seterusnya, kita lihat apabila tidur itu akan menjadi sangat berkualiti apabila kita ada riadah pada waktu petang. Contoh, kita buat exercise yang mudah-mudah ya, sama ada secara individu ataupun secara minimum untuk menjaga SOP, dan pada malamnya kita akan mudah untuk tidur ya. Dan akhir sekali ialah kita patuh pada jadual tidur. Contoh, kalau saya tidur setiap hari pukul 10.30, jadi kita akan terbiasa. 10.30 kita punya biological alarm kita akan ingin tidur. Di situ kepentingan
patuh pada jadual tidur supaya dapat tidur yang betul-betul berkualiti. Apabila tidur yang berkualiti, otak kita akan dapat berehat dan dapat memproses segala maklumat di semasa di sekolah ataupun semasa di PDPR. Dan ni suka minum kopi ke, Cik Khalil? Saya memang suka. Jadi semasa nak tidur tu, elakkan minum minuman berkafein. Ya. Nescafe ke, kopi ke, kerana itu akan meningkatkan metabolisme kita. Seterusnya kita akan sukar untuk bertenang. Malam. Jadi kita akan aktif. Jadi yang akan menjadi teman tidur malam tu ialah gadget lah. Kita tak boleh tidur kan? Itu dia. Dan di sini saya ingin minta Cik Khalil tolong ni sama-sama bacakan doa dan tawakal ni. Doa dan tawakal juga sangat penting. Setelah kita berusaha dengan gigih dan kita berserahlah kepada Yang Maha Esa. Boleh Cik Khalil tolong boleh. bacakan doa dan tawakal ni. Ini untuk mengelakkan daripada gubra, daripada gabra, daripada orang Cina kata very kancong, very nervous, cemas ya. Tapi agama lain adalah cara-caranya tersendiri. Tapi kita lihat kat sini pelajar-pelajar sedari, pelajar asrama kita, mungkin boleh praktikkan amalan doa dan tawakal. Boleh? Boleh. Baik, kita sama-sama tengok slide. Kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Maksudnya, ya Rabbku, lapangkanlah untukku dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. Ini daripada surah Taha ayat 25 hingga 28. Terima kasih. Siapa nak calon menantu boleh ya? Boleh PM. Boleh PM tepi ya. Kita bergurau lah ya. Sebab tu kita kalau nak belajar SPM ni, kita jangan stres sangat ya. Kita kena ada unsur-unsur humor dalam kita punya pergaulan seharian ya. Terima kasih banyak-banyak Cik Khalil. Ya. Cik Khalil selalu berfikiran positif tak dalam menangani kehidupan harian ni? Saya sebab pernah, kalau cikgu pernah dengar satu cerita Hindustan, cerita Three Idiots. Wow. Yang dia punya tagline dia all is well. Saya benda apa-apa all is well. Saya suka cakap dekat pelajar saya, all is well. Apa-apa semua all is well. Walaupun muka dia tengah stres pun all is well. Okey. Itu satu cara ya. Betul. Cikgu Chan nak berkongsi pula dengan anda semua tentang pemikiran yang positif. Baik, kita teruskan dengan soalan yang seterusnya. Sebab apa dikatakan positif ini satu pemikiran positif, satu perkara yang sangat penting lah untuk para pelajar. Jadi kita kena ambil tahu, sebab tadi kita berbicarakan tentang pembugaran emosi. Betul. Bagaimana kita nak menguruskan emosi, bagaimana kita nak menguruskan stres. Dan kali ini kita masuk ke tajuk yang seterusnya, bukan tajuk yang seterusnya lah. Kita punya tajuk sama, cuma kesejahteraan mental itu. Baik cikgu, boleh tak kongsikan dengan kami apakah itu pemikiran yang positif? Baiklah, pemikiran yang positif ya. All is well ya. All is well. All is well. Pemikiran yang positif ni kita lihat cara kita berfikir. Kita lebih fokus kepada keupayaan kita, bukannya kepada ketidakupayaan kita. Malaysia boleh. Calon SPM 2020 boleh. Kita berfikir dari perspektif yang positif. Semuanya boleh yang ke arah positif ya. Dan fikiran positif melihat kepada aspek positif bagi setiap keadaan. Saya bagi contoh. Kalau kita nampak kawan kita ya, kawan kita tiba-tiba memalingkan muka. Dia tengok kita, dia memalingkan muka dekat kita. Kita rasa stres. Kita rasa, kenapa dia buat kita begitu kan? Kenapa dia buat saya begitu? Jadi kita rasa stres dan berfikiran negatif. Sebenarnya, kalau kita berfikiran positif, mungkin kita boleh berfikir, mungkin dia nak buang air besar. Misalnya, saya ada menggunakan cerita ini dalam video pendek saya. Berjudul Friendship. Dia sangat terkesan dengan kawannya yang sangat, kawan baik, very close friend ya. Satu hari kawan dia tu berlalu begitu sahaja di depannya dengan keadaan yang begitu laju. Sebenarnya kawan dia mencari tandas toilet untuk membuang air besar. Dan kemudian dia mesej kawan dia, sampai hati awak buat saya begini. Kita kawan begitu lama, awak tidak mengindahkan teguran saya. Dan kemudian kawan dia minta maaf, mengatakan bahawa dia orang kata apa,
Cerit berit. Nak cepat mencari tandas. Jadi tak ada masa nak layan kawan dia yang panggil tu. Jadi kita kena sentiasa berfikiran positif walaupun kadang-kadang keadaan itu sebenarnya negatif. Itu pemikiran yang positif. Ya, melihat sesuatu itu dari sudut yang positif. Walaupun kita tahu benda itu negatif, tapi kita cuba ubah persepsi kita. Baiklah. Soalan mesti ramai yang tanya-tanya, macam mana nak membentuk pemikiran yang positif? Okey, kalau kita lihat slide yang Cikgu Chan sediakan di sini, pemikiran positif yang pertama kita kena buat baik terhadap orang lain. Walaupun orang tu buat jahat dengan kita, kita buat baik dengan orang lain. Ada orang kata tak apalah, dia baling batu dekat kita. Tapi kita baling bagi bunga. Bagi bunga dengan pas-pas bunga sekali. Pasal bunga tak perlu. Baling bunga dengan orang itu. Maksudnya kita buat baik dengan orang. Walaupun kadang orang buat jahat dengan kita jangan balas balik. Kita buat kebaikan, baling bunga dekat dia. Umpama metaforanya begitulah. Jadi apabila kita melakukan perkara seperti itu, maka hidup kita akan lebih tenang. Berbanding kalau kita berbalas dendam dan sebagainya. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, kita raikan kejayaan-kejayaan kecil. Kadang-kadang kita tengok kawan kita berjaya dapat result yang bagus daripada kita. Kita appreciate dia, ucapkan tahniah dan sebagainya. Walau sekecil-kecil ucapan tahniah itu sudah cukup memberi satu besar maknanya bagi kawan kita itu. So raikan walaupun kejayaan itu kejayaan-kejayaan kecil. Dan yang ketiga, kita lihat kita buat baik kepada diri kita sendiri. Sentiasa beri kredit kepada diri kita sendiri. Contoh, kalau kita berjaya mencapai sesuatu target, okay, ataupun kita menghadapi sesuatu masalah, kita berjaya mengatasi masalah itu, kita beri kredit kepada diri kita, kita jaga kebersihan diri kita, kesihatan diri kita, segala barang-barang yang kita ada, kita jaga dengan baik. Jadi kita berbuat baik kepada diri kita, kepada tubuh badan kita. Itu cara kita nak membentuk pemikiran yang positif. Ya, itu. Seterusnya, saya bagi contoh PDPR. Saya suka masuk Encik Khalil dalam grup Google Meet. Contoh grup subjek matematik ke subjek sains. Saya suka dapatkan link daripada cikgu-cikgu itu untuk saya masuk sekali bersama dengan anak-anak murid melihat PDPR yang berlangsung. Jadi kalau anda sayangkan diri anda raikan kawan-kawan anda di dalam grup Google Meet dan juga anda nak berbuat baik kepada cikgu anda, 3 sekali jalan sekali dalam PDPR. Kita boleh membuat persediaan awal, kita ada doa menuntut ilmu, kita amalkan. Macam tadi, Cik Khalil, kita boleh jumpa ustaz, tanya doa-doa yang bagus untuk kita menuntut ilmu. Kita hadir dan sertai bagi sokongan kepada cikgu-cikgu dan kawan-kawan kita. Kita fokus, ya. Kita fokus dan kita ambil nota dengan bersungguh-sungguh. Jadi cikgu nak mengajar pun cikgu akan rasa sangat teruja. Okay? Dan kita beri respon kepada cikgu-cikgu, tapi janganlah sampai kita bising sangat dalam Google Meet itu, nanti jadi cacah marba, ya. Kita beri respon, kita ambil nota dan kita berterima kasih kepada cikgu kita pada akhir PDPR. Itu dia. Cara kita nak appreciate kawan-kawan kita, cikgu kita, buat baik kepada mereka dan juga buat baik kepada diri kita. Itu dia, Cik Khalil. Ya? Baik, bagi pelajar-pelajar, para penonton yang sedang menonton di FB Live Mikos, jika terlepas dengan apa poin-poin yang cikgu kongsikan, boleh tengok semula di FB Live Mikos, Facebook page Mikos untuk dapatkan semula. Jadi kita berehat sebentar, kembali selepas ini. Baik, bertemu kembali kita dalam program Permata Melakaku dengan tajuk Pembugaran Emosi dan Kesejahteraan Mental Murid SPM 2020. Bersama saya Khalil Ismail, moderator anda, dan juga panel kita Cikgu Chan Chin Ho. Baik cikgu, kita pergi pusingan yang terakhir. Boleh tak cikgu kaitkan minda positif supaya kita dapat memastikan para pelajar ini dalam keadaan yang positif, dan juga cikgu boleh kongsikan sedikit tips untuk mereka bersedia menghadapi SPM pada 22 Februari nanti. Kita share tentang minda, bagaimana nak wujudkan minda positif dan tips menjelang peperiksaan nanti. Silakan cikgu. Terima kasih Cik Khalil, ya. Kita masih lagi dalam bercerita tentang pemikiran dan minda yang positif. Baiklah, untuk menghasilkan ataupun untuk membentuk minda yang positif, Cik Khalil, kita perlu ada yang pertama,
kita fikirkan yang positif saja dalam hidup kita. Kita jangan fikirkan yang negatif dan kita abaikan yang negatif, kita fokus kepada yang positif. Contoh, kalau katakan anda ingin berjaya mendapat 10 ataupun 9 ataupun 8A dalam SPM 2020, anda fokus kepada matlamat anda untuk ke arah itu. Anda jangan fikir kekangan yang boleh melemahkan semangat dan jiwa kental anda itu. Okay. Yang kedua, anda berkata-kata positif dalam diri anda. Dalam hal ini, suka saya kalau boleh cadangkan kepada anak-anak SPM 2020 ni untuk mendengar lagu-lagu yang menaikkan semangat anda. Contoh lagu Fikirkan Boleh, jika kau fikirkan kau boleh, kau hampir boleh melakukan. Jika kau fikirkan kegagalan, kau hampiri kegagalan dan sebagainya. Kita fokus kepada yang positif dan kata-kata semangat. Ya, banyak lagu-lagu yang gemuruh jiwa dan sebagainya. Kita mainkan lagu itu sebagai induksi sebelum kita melaksanakan PDPR ataupun PDPC bersemuka dengan cikgu-cikgu. Seterusnya, yang ini paling penting. Kalau kita berkawan dengan penjual minyak wangi, kita akan sentiasa berbau wangi. Betul. Tapi sekiranya kita berkawan dengan penjual arak ataupun pembuat arak, kita akan sentiasa berbau arak. Jadi kalau anda ingin sentiasa positif, anda kena berada dalam lingkungan orang yang positif. Barulah hidup anda akan positif. Jadi berkawanlah dengan kawan-kawan dan persekitaran yang positif. Dia akan secara tidak langsung, dia akan memacu, dia akan membakar semangat anda ke arah yang lebih gemilang. Ya. Seterusnya, kita buangkan yang negatif, kita buangkan yang keruh, kita ambil yang positif. Kalau dulu kita pernah ada sejarah-sejarah negatif tentang kegagalan misalnya. Tapi kita buktikan kali ini kita pasti berjaya. Kalau dulu kita PT3, kita tidak mencapai tahap yang kita mahukan. Kita lupakan. Tetapi untuk hari ini kita bangkit dan kita membina kejayaan untuk SPM 2020. Kita buang yang keruh, ambil yang jernih. Dan akhir sekali, untuk mencipta minda yang positif, kita kena fikirkan kesudahan yang baik. Pada akhir SPM 2020 nanti, aku akan menjadi pelajar cemerlang. Aku akan mengharumkan nama keluarga aku, akan membanggakan ibu bapa aku. Jadi kita fikirkan kesudahan-kesudahan yang positif, jadi kita akan lebih yakin dan percaya pada diri kita. Itu dia Cik Khalil ya. Baik, seperti yang saya beritahu tadi, kita sekarang sebenarnya sedang bersiaran secara langsung di MIKOS, Melaka International College of Science and Technology, dan bagi penonton yang sedang menonton di FB Live dan juga para pelajar SMK Datuk Abdul Rahman Yaakob yang sedang menonton live bersama dengan Cikgu Chan, saya sarankan, saya galakkan untuk isi borang pendaftaran yang kami telah sediakan supaya nanti boleh dapat sijil penyertaan. Wah. Dapat sijil penyertaan sebab tadi pun Cikgu saya ada beritahu yang 90% adalah akademik. Ya betul. 10% co-curriculum. Markah co-curriculum. Jadi dia sangat penting lah. Sijil-sijil ni lah yang kita perlukan untuk bantu kita mohon ke UPU nanti. Baik Cikgu Chan, kita pergi pusingan yang terakhir ni, boleh tak Cikgu kongsikan tips-tips yang berguna, yang bermanfaat untuk para pelajar di luar sana, bagaimana mereka nak menghadapi peperiksaan SPM 2020 pada 22 Februari nanti. Jadi sebab ia ni kira orang kata final lap lah. Orang kata kalau dah terjun tu dah dekat hujung-hujung tu. Jadi Cikgu Chan boleh kongsikan apakah persediaan untuk menduduki SPM nanti. Silakan Cikgu. Saya akan kongsikan 8 tips persediaan calon-calon SPM 2020 ini pada 22 Februari. Kita minta semua berjalan dengan lancar. InsyaAllah, amin. Dan sesuai dengan tajuk kita, pembugaran emosi dan kesejahteraan mental. Jadi aspek persediaan sangat penting. Dan kalau kita lihat slide yang disediakan, kita ada 8 tips. Yang pertama, semak jadual SPM tahun 2020. Ada sekolah yang akan berikan jadual SPM pada hari ini, ada yang esok dan ada yang sudah bagi. Jadi kita kena semak. Yang kedua, kita lihat kita perlu sentiasa jawab soalan SPM 2-3 tahun lepas dan rujuk skema pemarkahan.
Nanti kita akan pergi satu persatu. Yang ketiga, belajar dalam kumpulan. Walaupun dah tinggal 13 hari tapi masih boleh dipraktikkan dengan lebih kerap. Makanan sihat seperti yang telah disentuhkan tadi, kita akan tambah lagi info-info yang berguna. Alat tulis dan juga dokumen-dokumen yang penting yang perlu disediakan. Dan kita perlu ada juga doa-doa ataupun kerohanian, ya. Kita berserah setelah apa yang kita usahakan selama ini. Kita mohon maaf, kita akan sentuh nanti, dan juga memanglah kena tidur lah. Kalau tak tidur memang stres lah. Kita pergi pertama sekali, semak jadual SPM 2020. Kenapa kita perlu semak jadual SPM 2020 ni? Baca dan highlightkan semua subjek yang kita ambil pada tahun ini, dan kemudian kita highlightkan tarikh dan juga masa. Dan tampalkan di meja belajar, di bilik tidur, beritahu mak, family, supaya kita sentiasa alert untuk datang ke sekolah menduduki peperiksaan SPM. Sebab saya ada pengalaman murid yang lupa tarikh SPM. Boleh terlupa Boleh terlupa, ya. Kasihan. Jadi cikgu kena keep on calling their parents, students untuk datang ke sekolah menduduki peperiksaan. Ada yang tidak bersedia, tidak merancang transport kenderaan ke sekolah, menyebabkan datang lewat. Jadi pada result keluar, Cikgu Chan, saya menyesal tidak datang awal. Saya dapat B campur saja. Kalau saya buat betul-betul, saya boleh dapat A contohnya, ya. Jadi di situlah masalah-masalah teknikal akibat kecuaian tidak menyimak jadual SPM 2020. Jadi tolonglah anak-anak calon SPM tahun 2020 ini menyimak dan memastikan anda mengikuti jadual itu dan datang awal. 30 minit sekurang-kurangnya lebih awal ke sekolah. Kita print pun lagi bagus. Print. Kebanyakan sekolah mereka akan print dan bagi kepada setiap seorang calon satu salinan. Dia kalau elok jangan print A4. Kita bagi A3 besar sikit. Kalau tak ingat tak tahu cakap apa. Itulah dia. Jadi kita minta lah. Inilah orang kata apa, masa yang dinanti-nanti untuk kita berjuang dan kita pastikan tidak ada kesilapan teknikal lah. Ya. Seterusnya, jawab soalan-soalan SPM lepas. Bagi saya 2-3 tahun sudah memadai lah. Tak perlulah kita jawab sejak zaman-zaman lama dulu, ya. 1980-an, 1990-an tu tidak perlulah, ya. 2-3 tahun kebelakangan ini berserta skema pemarkaan sekarang senang. Google saja, type dan sebagainya akan keluar semua soalan peperiksaan. Tak kira lah daripada MRSM ke SPP dan sebagainya. Jadi kita dapatkan soalan-soalan itu daripada cikgu ke. Dengan skema kita cuba buat. Kita kena ada inisiatif untuk menyesuaikan diri kita dengan soalan-soalan peperiksaan yang sebenar nanti. Betul. Jadi ini sangat penting. Seolah-olah macam satu raptai atau latihan awal sebelum kita berjuang di medan peperangan yang sebenar-benarnya. Okey. Tips yang seterusnya yang ini juga sangat penting, iaitu belajar secara berkumpulan. Sekarang ni kita boleh belajar menerusi Google Meet, ya, sebab sekarang ni kita nak bersemuka dah menjadi satu kekangan. Betul. Sebab kita kena ikut SOP. Betul. Jadi kita boleh gunakan Google Meet, Zoom dan sebagainya untuk menjalankan perbincangan dalam kumpulan dengan membincangkan soalan latihan untuk kerja sekolah. Kita dapatkan soalan-soalan daripada surat khabar ataupun majalah ataupun daripada mana-mana sumber. Kita boleh bincang dalam kumpulan itu, dan semua ahli kumpulan itu kena membuat homework masing-masing. Jangan datang dalam keadaan minda yang kosong, ya. Jadi tidak adil kepada kawan-kawan yang kerja sangat keras untuk memastikan perbincangan itu berjalan dengan lancar. Okey. Dan seterusnya yang ketiga, soalan yang diberikan oleh guru juga boleh dibincangkan semasa latihan dalam kumpulan. Mungkin ada yang tanya, Cikgu Chan, berapakah bilangan ahli dalam sesuatu yang sesuai untuk study group. Study group, kan? Tidak perlu terlalu ramai, memadailah 3, 4 atau 5 orang, ya. Dan pastikan setiap seorang itu menguasai subjek yang berbeza-beza supaya kita dapat memantapkan penguasaan setiap subjek itu. Janganlah pilih 3-4 orang tu semua pandai bahasa Inggeris. Yang matematik tak ada yang mahir. Jadi siapa yang nak mengajar kawan-kawan yang lemah matematik? Ataupun semua yang mahir mustahmil aja. Jadi macam mana subjek-subjek lain tu tidak ada orang kata sifu ataupun guru muda yang membantu kawan-kawan dia. Okey. Seterusnya, soalan-soalan ramalan. Mungkin ada kawan-kawan dapat soalan-soalan ramalan tu, kita boleh bincangkan daripada analisis soalan peperiksaan sebelum-sebelum ini. Okey. Dan antara yang kita boleh bincang intipati dalam perbincangan dalam kumpulan ialah pengumpulan nota-nota,
dan kita boleh murnikan nota-nota kita. Kemahiran mencatat nota tu semua sepatutnya kita dah kuasai, satu buku, satu subjek. Dan nota kita tu adalah 2-3 color yang berbeza supaya nampak lebih menarik dan merangsang minda kita untuk mengulang kaji sesuatu pelajaran dalam study group nanti, ya. Seterusnya, dalam perbincangan dalam kumpulan itu kita boleh bincangkan topik-topik yang kurang jelas atau tidak faham, ya. Kawan-kawan boleh mengajar. Cik Khalil, mengajar ini merupakan kemahiran belajar yang paling berkesan. Sebab tu kita tengok cikgu-cikgu ni semua pandai-pandai sebab cikgu-cikgu mengajar. Betul. Jadi kalau dalam kumpulan itu ada ahli kumpulan yang mengajar setiap kali perbincangan, maka ilmu dia lebih padu, lebih double daripada kawan-kawan yang lain. Jadi janganlah kedekut ilmu. Ya. Dan seterusnya yang ketujuh, analisis soalan-soalan peperiksaan, dan kita bolehlah juga buat beberapa soalan-soalan ramalan supaya manalah tahu kan soalan-soalan yang tak pernah keluar tu akan keluar pada tahun ini dan sebagainya. Dan soalan-soalan rakan dari negeri lain kita boleh berkongsi dalam perbincangan dalam kumpulan itu. Okey. Jadi banyak ni. Sekarang ni masa kita lebih kepada ulang kaji dah buat Latitubi saja, Encik Khalil. Dah tak ada masa kita nak pergi review satu persatu, ya. Kita sekarang lebih kepada Latitubi dan buat ulang kaji secara kerap. Dan akhir sekali teknik menjawab soalan harus dibincangkanlah. Kadang-kadang kita ni tahu tapi tak tahu teknik, menyebabkan markah kena potong dan sebagainya. Tak dapat markah yang maksimum, ya. Jadi itulah dia perbincangan soalan, pelbagai bentuk, teknik menjawab. Ada 10 lah benda yang kita boleh bincangkan dalam belajar secara berkumpulan. Itu dia. Baik, kita dapat soalan daripada pelajar penonton. Kita punya penonton live kita, dia tanya, dia beritahu, saya belajar di rumah sentiasa rasa stres, tak boleh nak fokus. Time kelas je waktu ini, mungkin waktu PDPR ni, duduk dekat rumah. Time nak kelas, mak suruh jaga adik, suruh masak, basuh baju. Mungkin yang bertanya ni orang perempuan lah, sebab kena masak, baju. So dia kata memang stres sangat lah. Jadi orang kata mungkin dia bukan bibik lah, maksudnya dia suri rumah yang kedua dalam rumah tu lah. Jadi bagaimana nak atasi masalah tu, cikgu? Soalan yang baik daripada adik sekolah sedari ke? Sekolah sedari. Ya, okey. Sekolah sedari. Terima kasih kepada penonton ataupun adik atau calon SPM 2020 yang bertanya. Soalan yang sangat bagus. Di sini kita lihat bahawa adik ini dia sangat concern, dia sangat prihatin terhadap tugas dia sebagai pelajar dan tugas dia sebagai anak di rumah. Betul. Untuk membantu ibu bapa. Walau bagaimanapun, adik boleh menggunakan kemarahan sensitif, ya, atau tegas diri, berbincang dengan mak ataupun menyampaikan luahan hati secara bersopan, ya, bukan mengamuk, ya, bukan mengoyan di rumah, ya, banting-banting kepala, tidak, ya. Cakap dengan baik dengan ibu bahawa minta izin memerlukan masa untuk 13 hari ini, memastikan persediaan rapi untuk SPM 2020. Jadi saya rasa ibu bapa ni, semua ibu bapa nakkan anak dia berjaya. Betul. Ibu bapa akan faham. Ya, jadi mungkin adik kita ni tidak menyuarakan kepada ibu. Jadi saya berharaplah ibu bapa di rumah sana, penjaga, tolong fahami emosi dan mental anak-anak kita yang sedang bertungku lumus ini, memerah keringat, berhadapan dengan perjuangan dan peperangan SPM 2020 ni. Tolonglah ibu bapa, penjaga untuk memberi ruang dan masa kepada anak-anak kita ni mengulang kaji pelajaran. Tapi bila ibu bapa dah bagi masa mengulang kaji pelajaran, jangan duk main PUBG ke Mobile Legends, ya. Betul. Itu telah mengkhianati amanah yang diberikan oleh ibu bapa. Betul. Saya kira saya dah dapat menjawab soalan itu, ya. Baik. Ya. Harap soalan itu dapat menjawablah. Kita teruskan dengan tips persediaan tadi untuk menduduki SPM nanti. Silakan dulu. Kalau kita lihat dari segi PowerPoint ataupun slide yang saya sediakan, makanan sihat juga penting. Saya dah ulang 2 kali di sini. Kalau makan tak sihat lagi tak tahu apa nak cakap ni, ya. Suku-suku separuh kita boleh amalkan sekarang ni supaya janganlah makan terlalu banyak, nanti kita akan cepat mengantuk, ya. Sistem penghadaman kita tidak selesa ataupun tidak begitu berfungsi dengan baik. Jadi akan menyebabkan kita tidak fokus kepada akademik, ya, Cik Khalil. Jadi tolong amalkan pemakanan suku-suku separuh ni dan kita jaga jadual pemakanan kita dengan elok supaya kita tidak ada masalah nak buang air besar je masa nak exam, ya, dan sebagainya. Kerana pemakanan ini sangat penting untuk biological badan kita lah berfungsi dengan baik dalam masa
kita berhadapan dengan SPM 2020 ini. Dan seterusnya, yang paling penting ni alat tulis dan dokumen-dokumen yang perlu dibawa semasa peperiksaan. Contohnya segala bentuk alat tulis, pen, pensel, pembaris, pemadam, ya. Kad pengenalan sudah semestinya kita kena bawa sebab itu menunjukkan kita ni ialah calon atau pengenalan kepada diri kita sebagai calon SPM 2020. Slip kemasukan ke dewan atau bilik peperiksaan itu kena bawa. Kalkulator untuk subjek-subjek yang memerlukan kalkulator kita kena perlu bawalah. Janganlah sampai pada exam hari terakhir itu kita sibuk pinjam kawan. Kawan pun nak pakai. Dah bergaduh-gaduh nanti. Ya, cikgu kadang-kadang cikgu pun sibuk, kita tak dapat cari cikgu kita, jadi kita menyusahkan semua orang. Jadi kita kena pastikan semua peralatan kita tu dibawa ikut sesuai dengan subjek yang kita nak ambil pada hari yang berkenaan, ya. Dan tahun ini kita jangan main-main, kita kena ikut SOP, pakailah pelitup muka dan bawalah hand sanitizer yang kecil-kecil masuk dalam poket ke supaya kita boleh sentiasa sanitize tangan kita ni untuk elakkan daripada COVID dan sebagainya. Kita tak tahu kan tempat mana kita pegang dan sebagainya kita sentuh. Jadi sentiasa basuh tangan dengan sabun, sanitize tangan kita. Dan seterusnya, ini kepercayaan kepada Tuhan ni. Kita berdoa supaya semuanya berjalan dengan lancar ikut kepercayaan dan agama masing-masing, ya. Yang beragama Islam ada caranya, yang beragama Buddha, Hindu dan juga yang beragama Kristian, kita menyerah, ya, berserah kepada Tuhan yang Maha Kuasa setelah kita berusaha. Jangan tak berusaha nak berdoa itu tak boleh, ya. Kita dah berusaha dan kita berdoa, kita serah kepada Tuhan untuk membantu dan membimbing kita. Okey. Dan kita juga, kita tak tahu dalam masa 5 tahun dekat sekolah tu kita ada buat benda-benda yang boleh menyakitkan hati kawan-kawan kita, cikgu-cikgu kita, orang kata apa, makcik-makcik cleaner kita tak tahu, kita mohon maaf, ya. Kerana apabila kita mengaku kesalahan kita, tak semestinya kita salah, ya, tapi kita menunjukkan kita kepribadian kita yang luhur, ya. Kita mengaku kesalahan kita minta maaf dengan cikgu-cikgu kita, mungkin kita pernah buat silap, sama ada disedari atau tidak disedari. Kemudian kita minta maaf tu dengan lembut dan tulus ikhlas. Mungkin nanti ada yang tanya, boleh tak saya minta maaf guna WhatsApp atau guna IG? Sebaik-baiknya kita bersemuka, kita bercakap dari hati ke hati, dari mata ke mata. Tapi sekarang ni kalau takut terlalu rapat, nanti kita boleh gunalah Google Meet ke ataupun kita Zoom WhatsApp ke, atau kita call, kita bercakap secara lisan. Jangan nak main type-type, aku minta maaf. Benda tu jadi macam tak berapa ikhlas dan tidak begitu jujur, ya. Tidak nampak sangat plastik di situ. Jadi kita kena ikhlas dan genuine, tulen dalam mohon kemaafan, ya, dengan lembut dan sebagainya. Bersungguh-sungguh minta maaf. Jangan macam orang kata lepaskan batuk di tangga. Jadi orang nak maafkan kita pun macam betul ke tidak dia ni nak minta maaf dengan aku, kan? Jadi jangan sampai orang berfikir begitu. Jadi kita bersungguh-sungguh minta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi kesilapan yang lalu itu. Okey? Itu antara cara-cara kita nak memohon maaf lah. Kepada ibu bapa kita juga penting. Semua ini kita, apabila kita mohon maaf, secara tak langsung Cik Khalil, kita direstui. Kita rasa kita diberkati. Contoh macam bapa kita, mak kita minta maaf, nenek kita, makcik saudara kita, abang kita, kakak kita, kita rasa kita disayangi, direstui. Kita rasa hidup kita diberkati untuk berperang dengan SPM. Jiwa kita rasa tenang. Kalau kita bergaduh pergi sekolah jumpa cikgu, muka macam orang kata apa, muka yang konon cikgu macam ada hutang kita duit, kan. Muka masam, kan. Jadi kita nak ambil SPM pun kita tak selesa. Jadi biarlah kita memohon kemaafan. Hati tak tenteram. Ya, jadi nak ketenangan untuk menjawab soalan peperiksaan, mohon maaf. Ya, tak semesti tunggu hari raya je. Betul. Okey. Dan seperti biasa, tidur. Tidur tu kena cukup. Kalau kita lihat daripada slide yang saya share di situ, ada 6 tip untuk tidur yang sihat, ya. Tidur pun ada cara dia, bukan yang sihat. Ada yang tidur yang tidak berkualiti, itu yang menyebabkan pelbagai masalah, ya. Jangan tidur terlalu banyak. Jangan tidur terlalu banyak, nanti kalau kita bangun kepala kita rasa macam pening-pening, rasa tidak begitu stabil emosi kita. Jangan tidur terlalu banyak, okey.
jaga waktu tidur kita. Macam saya kata, kalau kita tidur pukul 10.30, kita kena pastikan ikut jadual tidur kita dengan konsisten. Jauhkan sebarang gadget dari tempat tidur. Elakkan cahaya ketika tidur. Tak boleh terang sangat. Tak boleh terang. Pada masa yang sama, kita dapat jimatkan elektrik. Jimat, duit elektrik. Sekarang PKP semua kena berjimat. Cik Khalil ya. Dan seterusnya, kalau boleh tidur tu janganlah kita pasang pendingin hawa. Kita tidur dalam suhu yang normal, suhu bilik. Dan waktu siang kita boleh tidur, tapi dalam kuantiti masa yang tidak begitu lama lah. Mungkin dalam 30 minit atau 15 minit hingga 30 minit supaya kita dapat charge bateri kita semula. Dan lepas bangun tidur kita akan fresh dan kita boleh belajar dengan baik dan selesa dan segar. Bugar, ya, pembugaran emosi dan kesejahteraan mental. Itu dia, Cik Khalil. Baik, terima kasih kepada Cikgu Chan. Saya seronok bila dengar perkataan ada tidur, ada rehat dan sebagainya. Saya pernah diajar oleh guru saya bagaimana kita nak dapatkan tidur yang berkualiti ataupun rehat yang cukup. Cikgu saya beritahu, guru saya beritahu, dia beritahu antara doa dia, tips yang kita boleh amalkan, dia beritahu, ya Allah, berikan aku tidur yang sedikit dengan rehat yang cukup. Kita nak tidur yang sedikit, rehat tu paling penting lah. Tidur berapa jam itu betul juga, tapi rehat yang paling penting. Rehat yang paling penting. Baik. Tadi pun poin Cikgu Chan pun ada tentang doa. So adik-adik para penonton yang sedang menonton IB Live di Mikos dan juga adik-adik SMK Dato' Abdul Rahman Yaakob, kita sangat bertuah pada hari ini Cikgu Chan. Sebab apa? Tadi kita dah dengar ucapan daripada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama Sulaiman bin Haji Mat Ali, Ketua Menteri Melaka. Tadi kita dah dengar kata ucapan dan motivasi. Kali ini kita nak dengar doa daripada Yang Amat Berhormat. Memang sangat istimewa lah program kita sebab kita akan dengar doa daripada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama lah. So mari kita sama-sama menadahkan tangan, kita menghayati dan kita dengar segala baik-baik makna kata-kata yang akan didoakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama Ketua Menteri Melaka. Baik, kita dengar baik-baik dan kita sama-sama aminkan. Silakan. Auzubillahi samini alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Fatih lima uqtiqa wal khatimi lima sabaqa wa nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ala siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma ya Allah. Allahumma ya Sattar ya Kahar. Kami bermohon dan menadah tangan kepadamu, ya Allah, agar kau memudahkanlah segala urusan dalam anak-anak yang mengambil peperiksaan SPM, STPM, dan semua jenis peperiksaan yang bakal dilalui oleh mereka semua. Ya Allah, ya Kahar, ya Rahim, ya Rahman, kau permudahkanlah anak-anak ini agar dapat menjawab dengan hati yang tenang, dengan khusyuk, penuh kekhusyukan, dan ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kau berikanlah kecerdasan minda agar ketenangan dapat dikecapi dan seterusnya mengingati semua segala pembelajaran yang telah pun dipelajari sebelum ini. Kepadamu, ya Allah, saya bermohon, kami semua bermohon, anak-anak ini bermohon kepadamu, ya Allah, oh diberikan kekuatan minda agar terus mendapat menjawab semua soalan dengan hati yang penuh khusyuk dan ketenangan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Azabannar. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Utama Ketua Menteri Melaka atas kesudian membaca doa sebentar tadi. Kami harapkan semoga adik-adik di luar sana semoga berjaya dalam menghadapi peperiksaan SPM akan datang. Kita doakan, dan kalau tengok tadi Datuk Seri Utama pun doakan kita, bahkan semua orang mendoakan anda semua di luar sana supaya lebih bersemangat
lebih menaikkan rasa motivasi dalam diri untuk tingkatkan usaha kita untuk menghadapi peperiksaan nanti. Baik, kita dah sampai ke penghujung program kita. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada Cikgu Chan Kembali. kerana berkongsikan tips kita pada hari ini. Terlalu banyak, sangat padat dengan nota-nota, sangat padat dengan ilmu-ilmu yang boleh diaplikasikan oleh para pelajar di luar sana. Dan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Sekolah SMK Datuk Abdul Rahman Yaakob, Tuan Pengetua Encik Baharin bin Mak Yassin, Pengetua SMK Datuk Abdul Rahman Yaakob, kepada jawatan kuasa pelaksana, guru-guru serta adik-adik SPM yang sedang menonton melalui Google Meet, SMK Datuk Abdul Rahman Yaakob, juga para penonton yang kita tak boleh lupakan para penonton yang sedang menonton di FB Live Mikos. Jadi kita sama-sama memberikan manfaat agar kita punya majlis ini lebih diberkati oleh Allah SWT. Dan yang paling penting, esok kita ada satu lagi program bersama dengan panel kita yang seterusnya. So dan jangan lupa tolong like, komen dan share di FB Live, dan pastikan para pelajar yang menonton sila isi borang pendaftaran. Sebab apa? Lepas anda isi, kami akan berikan e-certificate. Jadi sangat pentinglah CJ ni. Tak kisahlah tengok lepas habis tengok ni, nak tengok di FB Live pun tak ada masalah. So boleh tonton saja ulangan dia. Baik, kami daripada pihak penganjur, Kelab Graduan Prihatin, Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung GPMS Negeri Melaka, dengan kerjasama dengan satu lagi kita punya penganjur, Mikos, tuan rumah yang menyediakan setup kita hari ini, iaitu Melaka International College of Science and Technology, Mikos, dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri Melaka. Dan akhir sekali saya harapkan supaya kita punya program hari ini dapat manfaat oleh anda di luar sana. Saya doakan pelajar-pelajar SPM yang menonton di seluruh Malaysia supaya dapat dipermudahkan segala urusan, ditenangkan fikiran. Kita pun dah bagi macam-macam tips, cikgu. So dapat orang kata tenang fikiran bila berjawab depan peksa tu, tengok kertas, senyum. Mudah-mudahan senyum. Senyum bukan sebab tak tahu apa yang ditanya, tapi senyum senang, jawapan dia senang, yakin. Senang, yakin. So kita berjumpa lagi pada esok hari di FB Live Mikos. Jangan lupa share, tekan like, share dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Melaka Maju Jaya, rakyat bahagia menggamit dunia. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, cikgu.